Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Lukas babak 12. Amaran untuk orang munafik. Sedang beribu-ribu orang bersesak-sesak sehingga kaki mereka saling terpijak. Mula-mula Yesus berkata kepada para pengikutnya, "Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi. Maksud aku, kemunafikan mereka. Apa yang tersembunyi akan dinyatakan dan tiap-tiap rahsia akan didedarkan. Apa yang kamu ucapkan pada waktu malam akan terdengar pada waktu siang. Dan apa yang kamu bisikkan di telinga orang di dalam bilik yang tertutup akan diumumkan dari atas rumah. Takutlah akan Allah. Ingatlah, sahabat-sahabat aku, janganlah takut akan mereka yang mengambil nyawa, tetapi kemudian tidak berkuasa berbuat apa-apa lagi. Biarlah aku tunjukkan siapa yang mesti kamu takuti. Takutlah akan Allah, kerana Dia berkuasa mengambil nyawa orang, dan Dia juga berkuasa membuang orang itu ke dalam neraka. Percayalah, Allah yang harus kamu takuti. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 sen? Meskipun demikian, tidak seekor pun dilupakan oleh Allah. Sebenarnya, rambut di kepala kamu pun telah dihitung semuanya. Oleh itu, janganlah takut, kerana bagi Allah kamu lebih berharga daripada burung pipit. Mengakui Kristus di hadapan khayalak ramai. Ingatlah ayat 8, bahawa sesiapa yang mengaku dirinya pengikut aku di hadapan umum akan diakui juga oleh Anak Manusia di hadapan malaikat-malaikat Allah. Tetapi sesiapa yang tidak mengaku dirinya pengikut aku di hadapan umum akan tidak diakui juga oleh Anak Manusia di hadapan malaikat-malaikat Allah. Sesiapa yang menentang Anak Manusia dengan kata-katanya dapat diampuni. Tetapi sesiapa yang mengufuri Roh Allah tidak dapat diampuni. Apabila kamu didakwa di rumah ibadat atau di hadapan governor atau penguasa, janganlah khawatir tentang bagaimana kamu harus membela diri atau apa yang harus kamu katakan. Roh Allah akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan pada waktu itu. Perumpamaan tentang hartawan yang bodoh. Ayat 13. Seorang daripada orang ramai berkata kepada Yesus, "Guru, suruhlah saudara saya berikan sebahagian daripada harta peninggalan bapa kami kepada saya." Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa memberikan kuasa kepada aku untuk menjadi hakim ataupun membahagikan harta antara kamu berdua?" Seterusnya, Yesus berkata kepada mereka semua, "Berjaga-jagalah dan berwaspadalah. Janganlah tamak. Hidup seseorang tidak terdiri daripada kekayaannya, walaupun hartanya banyak sekali." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Dia berkata,
Seorang hartawan mempunyai tanah yang menghasilkan tuaian yang banyak. Dia mula berfikir dalam hati, aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanah aku. Apakah yang harus aku lakukan? Inilah yang akan aku lakukan, katanya kepada dirinya sendiri. Aku akan merompak gudang-gudangku lalu mendirikan yang lebih besar. Dengan demikian, aku dapat menyimpan hasil tanah aku dan segala harta aku yang lain di situ. Setelah itu, barulah aku berkata kepada diri aku sendiri, kamu sungguh bertuah. Kamu mempunyai segala yang baik bagi keperluan kamu selama bertahun-tahun. Nikmatilah hidup, makan, minum dan bersukacita. Tetapi Allah berkata kepadanya, hai bodoh, malam ini juga engkau mesti menyerahkan nyawa kamu. Lalu siapakah yang akan mendapat segala harta yang telah engkau kumpulkan untuk diri kamu sendiri? Lalu Yesus mengakhiri ceritanya dengan berkata, demikianlah halnya dengan orang yang mengumpulkan harta untuk diri sendiri, padahal tidak kaya di sisi Allah. Percayalah kepada Allah. Ayat 22. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, itulah sebabnya aku berkata kepada kamu, janganlah khawatir tentang hidup kamu, tentang apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu pakai. Hidup itu lebih berharga daripada makanan, dan tubuh lebih berharga daripada pakaian. Perhatikanlah burung gagak yang tidak menanam benih, tidak menuai tuaian, dan tidak mempunyai gudang atau jelapang, tetapi dipelihara oleh Allah. Kamu jauh lebih berharga daripada burung. Siapakah antara kamu yang dengan kekhawatiran dapat memanjangkan umur walaupun sedikit? Jika kamu tidak dapat menguasai perkara kecil, mengapa kamu khawatir akan perkara-perkara yang lain? Lihatlah bunga bakung yang tumbuh di padang. Bunga itu tidak bekerja dan tidak menenun. Tetapi ketahuilah, Raja Salomo dengan segala kekayaannya tidak berpakaian seindah bunga itu. Jika Allah menghiasi rumput di padang yang ada pada hari ini, tetapi keesokan harinya dibakar di dapur, tidakkah Dia akan memastikan kamu berpakaian? Alangkah lemahnya iman kamu. Oleh itu, janganlah khawatir dan janganlah selalu fikir apa yang kehendak kamu makan atau minum. Orang yang tidak mengenal Allah selalu memikirkan hal-hal itu. Bapa kamu tahu bahawa kamu memerlukan semua itu. Sebaliknya, utamakanlah pemerintahan Allah dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka semua itu akan diberikan oleh Allah kepada kamu. Harta di syurga. Ayat 32. Janganlah takut, hai kamu yang kecil bilangan, kerana Bapa kamu berkenan membenarkan kamu menikmati pemerintahannya. Juallah segala milik kamu dan berikan wangnya kepada orang miskin.
bagi diri kamu, buatlah dompet yang tidak dapat rosak dan simpanlah harta kamu di syurga. Di situ harta kamu tidak akan berkurang, kerana pencuri tidak dapat masuk dan gegat tidak dapat merosakkannya. Lakukanlah hal itu, kerana perhatian kamu sentiasa tertumpu kepada harta kamu. Hamba yang berjaga-jaga. Ayat 35. Bersiap-siaplah untuk menghadapi apa sahaja. Kamu harus sentiasa siap sedia dengan pelita yang menyala. Hendaklah kamu seperti hamba yang sedang menantikan tuan mereka balik daripada jamuan perkahwinan. Apabila tuan itu balik dan mengetuk pintu, apabila dia mengetuk pintu, dengan segera mereka akan membuka pintu. Alangkah bahagianya hamba-hamba yang didapati berjaga dan siap sedia ketika tuan mereka kembali. Percayalah, tuan itu akan menanggalkan jubah dan menyuruh hamba-hambanya duduk lalu melayani mereka. Alangkah bahagianya hamba-hamba itu jika didapati bersiap sedia, meskipun tuan mereka balik pada tengah malam atau lebih lambat lagi. Ingatlah, jika tuan rumah mengetahui saat pencuri akan datang, dia tidak akan membiarkan pencuri masuk ke dalam rumahnya. Kamu pun harus sentiasa bersiap sedia, kerana Anak Manusia akan datang pada saat yang kamu tidak sangka. Hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Ayat 41. Petrus bertanya, adakah Tuhan menunjukkan perumpamaan ini kepada kami atau kepada semua orang? Tuhan menjawab, siapakah hamba yang setia dan bijak? Dialah orang yang ditunjuk oleh tuannya menjadi pengurus rumah tangganya. Tuannya juga menyuruh dia memberikan makanan kepada hamba-hamba yang lain pada waktu yang ditentukan. Alangkah bahagianya orang yang didapati sedang menjalankan tugas apabila tuannya kembali. Ketahuilah bahawa tuan itu akan mempercayakan segala hartanya kepada hamba itu. Tetapi jika hamba itu berkata dalam hati, masih lama lagi tuan saya akan kembali, lalu dia mula memukul semua hamba yang lain, baik lelaki maupun wanita, dan dia makan, minum sehingga mabuk. Pada hari dan masa yang tidak diduganya, tuannya kembali. Tuan itu akan mencencang hambanya dan membiarkan dia merasai nasib orang yang tidak taat kepada Allah. Hamba yang mengetahui kehendak tuannya tetapi tidak bersiap sedia untuk melakukan kehendak tuannya akan disebab dengan keras. Tetapi hamba yang tidak mengetahui kehendak tuannya lalu melakukan sesuatu yang salah sehingga dia mesti disebab, akan disebab dengan ringan sahaja. Kepada orang yang telah diberikan banyak daripada akan dituntut banyak juga. Orang yang telah diberikan lebih banyak daripadanya akan dituntut lebih banyak juga. Yesus menyebabkan orang berpihak-pihak. Ayat 49. Aku datang untuk membawa hukuman Allah yang seperti api yang akan membakar
penduduk bumi. Alangkah baiknya jika api itu sudah menyala. Masih ada penderitaan berat yang mesti aku alami. Alangkah resahnya hati aku selagi perkara itu belum berakhir. Adakah kamu menyangka aku datang ke dunia ini untuk membawa kedamaian? Tidak, bukan kedamaian, tetapi perpecahan. Mulai dari sekarang, keluarga yang terdiri daripada 5 orang akan berlawanan. 3 lawan 2 dan 2 lawan 3. Bapa akan melawan anak lelaki dan anak lelaki akan melawan bapa. Ibu akan melawan anak perempuan dan anak perempuan akan melawan ibu. Ibu mentua akan melawan menantu perempuan dan menantu perempuan akan melawan ibu mentua. Mengenali tanda zaman. Ayat 54. Yesus juga berkata kepada orang ramai, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, dengan segera kamu berkata, hujan akan datang, dan benar-benar hari hujan. Apabila kamu berasa angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas, dan benar-benar hari panas. Hai orang munafik! Kamu dapat meramal cuaca dengan meliti tanda-tanda di langit dan di bumi. Tetapi, mengapakah kamu tidak dapat memahami tanda zaman ini? Berdamailah dengan musuh. Ayat 57. Mengapakah kamu tidak berbuat keputusan sendiri tentang apa yang benar? Jika ada orang hendak mendakwa kamu di mahkamah, berusahalah sebaik-baiknya untuk menyelesaikan perkara itu sebelum kamu tiba di mahkamah. Jika tidak, orang itu akan menyeret kamu ke hadapan hakim. Lalu hakim akan menyerahkan kamu kepada polis dan polis akan memasukkan kamu ke dalam penjara. Percayalah, kamu tidak akan keluar dari penjara sebelum kamu membayar denda kamu. Ya, banyak perkara dalam Lukas babak 12. Kita mahu mendengarnya berulang kali supaya kita belajar dan memahami. Roh Kudus, ajarlah kami perkara-perkara yang benar. Perkara-perkara yang melibatkan hidup kita. Supaya kita tahu bagaimana membuat kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Sekian, terima kasih. Shalom.